Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta para ahbab yang dah masuk maklum mas patuh pada kawan kita dalam grup WhatsApp. Kita nak mula dah insya-Allah. Kita mula. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasanata masukin bi kitabillah وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala kerana masih diberi ruang untuk sama-sama kita berkumpul pada pagi ini, walaupun secara atas talian, untuk kita ulang kaji satu kitab yang agung, iaitu Mukhtasar Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, yang dinamakan sebagai Al-Mukhtasar Al-Latif ataupun Al-Mukhtasar As-Saghir. Kita dah sampai pada bab tayammum, pada kata musannif wa an yufattisha 'anil ma', bab mencari air. Sebenarnya perbahasan tayammum ini luaslah. Dalam kitab ini diberi asas-asas yang penting yang kita akan baca secara tidak terlalu luas. Wa an yufattisha qabla at-tayammumi wa yakuna ba'da dukhulil waqti fi rahlihi wa rahli rufqatihi wa hawalih. Sekejap. Okey. Dan hendaklah seseorang itu yufattish, iaitu mencari air. Mencari air ni hukum dia apa dia? Wajib mencari air sebelum tayamum. Itu pun kalau tidak yakin tidak ada air. Sama ada dia sangka dengan sangkaan yang kuat ataupun tidak kuat, air masih ada. Tak, ketika itu dia kena cari air. Wa an yufattisha 'anil ma' qabla at-tayammum, mesti cari air sebelum daripada bertayamum. Sebab kalau li'anna qabla talabi ghairu faqidillah, sebab kalau tak cari lagi tidak confirm air itu tak ada. Tak, jadi cari-cari tak jumpa, barulah boleh bertayamum. Okey. Kalau yakin tidak ada air pula, Tadi tidak yakin tidak ada air, maka wajib cari air. Kalau yakin tidak ada air, memang kerajaan buat pengumuman, berita, air di kawasan negeri Pahang ni tak ada. Tak payah carilah. Tak, lepas tu sungai pula di keliling rumah kita, tak. Dekat-dekat dengan rumah kita pula air pun dah kering. Tak, ketika itu tak perlu cari air. Sebab apa? Kalau cari air juga sia-sia, sebab kita dah yakin tidak ada air.
Wa yakuna ba'da dukhulil waqti. Tayamum itu mesti berlaku selepas masuknya waktu. Bukan, wa yakuna talab. Hendaklah kita mencari ataupun taftish, mencari air itu selepas masuk waktu. Tu. Tak boleh cari air sebelum masuk waktu. Kalau cari juga air sebelum masuk waktu tak dikira. Selepas masuk waktu zuhur baru kita cari air, lepas tu barulah kita bertayamum kalau tak jumpa juga air. Melainkan kalau qafilah. Qafilah dia besar sangat. Apa qafilah? Qafilah ni dia pergi musafir dengan satu gerombolan manusia, satu kumpulan manusia yang sangat besar. Kalau dia mula cari air selepas masuk waktu zuhur, maka tak sempat dia nak pergi tengok pada setiap kumpulan-kumpulan manusia yang ada bersama dengan dia. Tak sempat. Sampailah jadi keluar waktu pula. Maka ketika itu dia dibenarkan untuk cari air sebelum daripada masuk waktu. Jadi hukum asal, air mesti dicari selepas masuk waktu. Sebab tidak ada darurah untuk dicari air sebelum daripada masuknya waktu. Okey, wa yakuna ba'da dukhulil waqt. Hendaklah mencari air selepas daripada masuknya waktu fi rahlihi. Rahli rufqatihi wa hawalaihi. Nak cari kat mana? Dekat kawasan dia. Dekat beg dia, kat rumah dia. Tak. Ataupun rumah kawan dia, di tempat tempat simpan barang-barang kawan-kawan dia, mana atas unta ke, dalam kereta ke, tak. Jadi sama ada dalam kereta, dalam rumah milik dia, ataupun atas kereta, atas unta, atas rumah milik orang lain. Wa hawalai, dan juga kena cari sekeliling dia. Selain daripada rumah, selain daripada kereta, motor apa semua tu, tak, dia kena juga cari air keliling dia. Wa hawalai. Dan kalau perlu kepada taraddud, maka buat taraddud. Apa taraddud? Taraddud ni maknanya kita cari sekadar hadul ghaus. Hadul ghaus ni maknanya kalau kita panggil kawan kita sedangkan dia sedang bersembang, tak, dan dia sibuk dengan pekerjaan lain, kita menjerit dia dengar. Itu kita panggil hadul ghaus. Dalam kadar berapa? Dalam kadar satu, mana dia punya jarak? Dalam kadar 150 meter. Di hadapan, di kiri, di belakang, di depan, belakang, kiri, kanan. Tak. Kalau perlu kita pun cari sekadar hadul ghaus. Okey, dan bila cari air itu kita wajib untuk memfokus lebih sikit pada tempat-tempat yang hijau, sebab kat situ kemungkinan ada air itu lebih banyak. Tempat-tempat burung banyak bermain. Tak. Dan mesti kita, dan syarat untuk mencari air juga mesti kita beraman ke atas nyawa kita, ke atas keselamatan anggota badan kita, ke atas harta kita. Tak, sekalipun harta kita sedikit. Dan juga kita mesti aman ke atas ikhtisas. Ikhtisas ni maknanya benda yang najis yang jadi barangan kita. Contoh macam anjing belaan, dia najis, maka tidak jadi, kita tak panggil hak milik, kita panggil ikhtisas. Hadza mukhtassun li, anjing ni khusus untuk aku, bukan untuk orang lain. Jadi kita tak panggil hadza milkun li, ini milik aku, tak, sebab dia najis. Ataupun benda tu ialah sirjin. Sirjin ni ialah baja yang bercampur dengan tahi lembu, tahi kambing, tak. Maka bila najis, kita tak panggil hak milik lah, kita panggil mukhtas, ikhtisas. Jadi mesti ikhtisas kita juga selamat bila mana kita nak cari air tersebut. Dan juga mesti selamat daripada keluar waktu. Dengan makna kalau cari air menyebabkan keluar waktu, tak, ketika itu tak wajib kita cari air. Okey. Disyaratkan aman ke atas perkara yang kita sebut itu, iaitu ke atas nyawa kita, anggota badan kita, ke atas harta kita, sekalipun sedikit, ke atas ikhtisas kita, dan juga mesti selamat daripada terkeluarnya waktu. Contoh waktu zuhur, kita dalam waktu zuhur, kalau cari air menyebabkan keluar waktu, tak carilah. Tak, itu kalau kita tidak yakin ada air. Kalau kita tidak yakin ada air, kita sangka ada air dalam 50%, dalam 70%, tak, kita sangka ada air. Sebenarnya perincian banyak kita baca secara ringkas lah. Tak, ketika itu barulah dia semula
Nak baca yang ni kan panjang pula. Aku lagu mana cerita ni? Tak apa, saya baca kat sini lah secara ringkas. Okey, saya baca semula lah dalam kitab yang lain supaya lebih teratur. Marhalah mencari air ni ada 4. Yang pertama, kita cari di kawasan yang sangat dekat dengan kita. Contoh dalam kereta kita, dalam rumah kita. Kalau tak ada, kita cari di rumah jiran kita, tanya mereka lah ada air ke tak ada, nak beli ataupun nak betul nak versa secara percuma. Okey, kalau tak ada juga, maka kita wajib cari air fi hadil ghaus. Hadil ghaus ni wajib kita cari air bila kita tidak yakin tidak ada air. Bila kita tidak yakin tidak ada air. Sekira-kira kita yakin ada air ataupun kita rasa-rasa ada air. Hadil ghaus, kita wajib cari air kalau kita yakin ada air keliling kita, ataupun kita rasa-rasa ada air, rasa 20%, 30% air masih ada di keliling kita. Tak, ketika itu kita wajib cari air sekadar hadul ghaus. Hadul ghaus ni disebut oleh ulama dalam kadar 300 zira', 300 hasta. Bila di-convert zaman hari ni dalam 150 meter. Dan dalam kitab disebut kalau kita panggil kawan kita yang sedang bersembang, dia boleh dengar dan dia boleh menyahut kita. Maknanya dalam 150 meter lah. Boleh. Jadi hadul ghaus, kita wajib cari air 150 meter depan, 150 meter belakang, kiri dan kanan. Tak. Bila mana kita yakin ada air, tak, ataupun kita rasa-rasa ada air. Rasa-rasa ada air kat depan ni, ada punca air. Tak, kita wajib pergi tengok. Sekadar 150 meter saja, tak jauh lah. Lepas tu marhalah yang ketiga ialah mencari air pada hadul qurb. Hadul qurb, kita wajib hadul qurb, kita wajib cari air kalau kita yakin ada air sahaja. Kalau kita rasa-rasa ada air, tak wajib cari. Hadul qurb, kita wajib cari air kalau kita yakin ada air sahaja. Kalau kita rasa-rasa ada air 10%, 20%, tak 99%, rasa ada air, ketika itu tak wajib cari. Wajib cari air kalau yakin 100% air ada. Hadul qurb jaraknya sejauh mana? 9,000 hasta. Tak, dikadarkan dengan kilometer sejauh 4.5 kilometer. Tak, jadi saya duduk di sini. 4.5 kilometer, contoh di Mak Tafiz Negeri Pahang ni. Dengan saya tak jauh lah, dalam 2 kilo. Kat sana ada air. Ada kolah besar. Tempat saya tak ada air. Surah kat sini tak ada air. Keliling ni tak ada air. Tak, saya kena pergi ke Mak Tafiz Negeri Pahang tu untuk ambil air. Tak, begitu. Ataupun 4 kilo daripada rumah saya ni ada sungai. Saya wajib pergi ambil air di sungai tersebut. Sebab apa? Saya yakin ada air di sungai. Saya yakin ada air di Mak Tafiz. Saya yakin ada air di masjid yang jauhnya 3 kilo sahaja daripada tempat saya. Maka saya wajib cari air. Kemudian marhalah yang keempat ialah mencari air pada had al-bu'di, had yang jauh. Tadi had yang dekat, al-hadul qurb. Hadul bu'di, had yang jauh. Ketika itu kita sebut tak wajib cari air sekalipun yakin ada air. Maknanya 4.5 km, 4.5 lebih daripada 4.5 km. Maknanya kita sebut lebih kurang lebih daripada 5 km lah, mudah bahasanya. Tak ada air, tapi kat Maran saya duduk Kuantan. Kejadah pun nak pergi ambil air sampai ke Maran. Tak. Ketika itu tak wajib carilah sebab terlalu jauh. Ataupun ada air jarak daripada tempat saya ke tempat air tu, yang saya yakin ada air tu, 10 kilo, 15 kilo, maka tak wajib cari air. Tak wajib pergilah tengok. Terus boleh tayamum. Itu maksud dia. Okey. Lepas tu syarat untuk wajib cari air tu, ni saya tengok dalam At-Taqrirat As-Sadidah, cuma rasanya belum terperinci dengan baik lah. Sekurang-kurangnya kita nampak gambaran. Nanti kitab seterusnya ada rezeki kita baca Mu'nisul Jalis ataupun matan Al-Yaqutun Nafis, ya, ketika itu kita buka luas sikit lah. Jadi syarat wajib mencari air kita ada 2. Pertama pada hadul ghaus, yang kedua pada hadul qurb. Kalau pada hadul ghaus tadilah wajib cari air sekadar 150 meter depan,
belakang, kiri, kanan. Kalau kita yakin ada air ataupun kita rasa-rasa ada air. Walaupun perasaan rasa ada air itu hanya 10-15%. Tak? Bila kita wajib cari air dalam hadul ghaus? Tak? Kita bahagi kepada dua pula. Pertama, kalau dalam hadul ghaus itu dalam 150 meter daripada tempat kita tu, tak, kita sangka ada air. Maknanya 150 meter depan aku ni ada air tapi rasa-rasa sahaja. Tak yakin ada air. Ketika itu tak disyaratkan kita mesti aman ke atas nyawa kita, ke atas anggota badan kita, ke atas harta kita, ke atas ikhtisasat. Mana anjing kita, ke atas baja kita. Tak. Dan juga mesti selamat daripada keluarnya waktu. Dengan makna kalau cari air dalam jarak 150 meter di hadapan dia menyebabkan keluar waktu, tak payah cari air lah. Tayamum terus main dalam waktu. Okey, kalau kita yakin pula 150 meter ni daripada tempat aku ni, aku yakin ada air. Aku tahu sangat situ ada air. Tak. Ketika itu disyaratkan apa yang telah kita sebut tadi, mesti aman ke atas beberapa perkara yang telah kita sebut tadi, kecuali tidak disyaratkan aman ke atas harta yang wajib kita keluarkan untuk kita dapatkan air. Maknanya apa? Bila saya pergi 150 meter, rupanya orang jual air. Jual air kena bayar lah RM2-3. Duit tu tak disyaratkan aman. Dengan mana saya wajib keluarkan duit tu, serah kat dia, dia bagi air kat saya. Wa alal ikhtisasas, mesti aman juga ke atas anjing saya ataupun ke atas sirjin tadi. Dan juga mesti aman daripada keluar waktu. Boleh? Itu boleh tengok dalam kitab At-Taqrir As-Sadidah. Saya buat ringkasannya. Okey, kalau hadul qurb pula. Hadul qurb kita sebut tadi, wajib kita cari air sejauh 4.5 km daripada tempat kita. Tak depan, belakang, kiri, kanan. Kalau kita yakin ada air. Kalau tak yakin, tak pergilah. Buang masa. Wajib cari air itu pula disyaratkan aman ke atas nyawa kita, ke atas anggota badan kita, ke atas harta kita, ke atas ikhtisasat. Ikhtisasat tadilah, anjing kita apa semua tu. Dan tidak disyaratkan aman ke atas harta yang wajib kita bayar untuk dapatkan air. Contoh nak pergi dapatkan air kena naik kereta. Tak, kereta guna duit. Yang tu tak ada masalah, kita wajib keluarkan duit untuk dapatkan air yang kita yakin ada dalam 4 km daripada jarak kita, 3 km, 2 km dan seterusnya. Tak. Sampai kat sana pula nak kena beli air, kena beli. Duit ada beli. Adapun aman ke atas keluar waktu, saya baca dah ni. Selesai kat situ. Okey. Boleh Itu secara ringkas lah. Okey, mudah je, tak ada masalah. Kita baca terus matan tu. Saya ulang balik matan tu. Wa an yufattisha 'anil ma' qabla at-tayammum wa yakuna ba'da dukhulil waqti fi rahlihi. Fi rahlihi tu kawasan dia, rumah dia, kereta dia. Lepas tu fi rahlihi wa rufqatihi wa hawalai. Nanti saya snap dia punya apa tu, point tu dalam grup insya-Allah. Tapi dalam takhirat ni pun tak tafsir lagi lah. Kalau tafsir dia banyak perincian dia. Nanti kita akan baca dalam kitab yang lain insya-Allah. Okey. Untuk yang tadi saya terang saya akan post balik. Hadul ghaus iaitu 150 meter depan, belakang, kiri, kanan. Bila kita wajib cari air sekadar jarak itu, bila kita yakin ada air dan juga kita sangka ada air. Sangka tu walaupun sangkaan yang kecil, 5%, 10%, dah wajib dah cari air. Kalau hadul qurb, kita wajib cari air kalau yakin sahaja. Kalau tak yakin ada air, mana 90% rasa ada air, tak wajib cari dah. Kalau had tu ialah hadul qurb, maknanya air tu berada lebih daripada 150 meter daripada kita, tapi kurang daripada 4.5 kilometer. Tu. Boleh? Tak ada masalah tu. Wa yunadi man ma'ahu ma' man yajudu bil ma'. Maknanya tadi disebut wajib cari air tak di dalam rumah kita, rahal tu mana rumah, kereta. Tak, ataupun rumah dan kereta kawan kita tanya mereka. Nak tanya lagu mana kita sebut
Wa yunadi, kita menyeru, man ma'ahu ma', siapa yang ada air. Tak, aku nak beli. Man yajudu bil ma', siapa yang boleh bagi air free kepada aku. Wa man yabi'ul ma', siapa yang boleh jual air kepada aku. Tak, dan kita kena ulang soalan itu setiap kali masuk waktu. Hari ni mudahlah kita beritahu dalam Facebook, dalam grup WhatsApp kampung kita ataupun taman kita. Siapa ada air aku nak beli. Siapa ada air nak bagi free aku nak buat wuduk. Tu. Kalau orang tak ada jawab tu ataupun masing-masing sebut apa tak boleh nak bagi, kita tak ada lah. Boleh tayamum. Wa man lam yajid ma'an wala turaban. Ini masalah lain. Masalah kalau air pun tak ada, turab pun tak ada, debu pun tak ada. Air tak ada, tak boleh nak wuduk. Debu tak ada, tak boleh nak tayamum. Ka'an kana ala kullati jabalin sallal fardha. Contohnya dia ada di atas kullati jabalin, di atas gunung. Di atas gunung. Tak. Jabal ni gunung. Ataupun dalam penjara. Ataupun tempat-tempat lain lah. Itu contoh. Yang mana di tempat tu dia tak jumpa air untuk dia buat wuduk, debu pun tak ada untuk dia buat tayamum. Ketika itu dia kena sembahyang fardu sebagai menghormati waktu dan nanti kena ulang balik sembahyang tersebut. Boleh? Okey. Dia nak sembahyang fardu tu bila? Bila dah putus harapan. Zuhur masuk pukul 1, tapi dalam hati dia putus harapan, air memang tak ada sampai ke sudah ni. Maka boleh terus sembahyang pada awal waktu. Tak. Tapi kalau masih ada harapan, rasa macam nak hujan ni dalam setengah jam, sejam lagi. Tak, ketika itu tak boleh sembahyang lagi ketika itu. Malah dia kena tunggu sampailah waktu nak habis. Kalau air tak ada juga, barulah kena sembahyang. Barulah boleh sembahyang. Faman lam yajid ma'an wala turaban ka'an kana ala kullati jabalin sallal fardha. Barang siapa yang tidak menjumpai air, tidak mendapati juga debu untuk buat tayamum, maka dia sembahyang fardu sahaja wahdahu. Tak boleh sembahyang sunat, tak boleh. Sembahyang fardu sahaja. Dalam sembahyang fardu pula dia tak boleh baca surah. Dia boleh baca Al-Fatihah sahaja yang merupakan rukun. Tasbih boleh lah. Tapi surah-surah lain tidak boleh dibaca. Allah alam kat sini. Tak pasti. Sebab sekarang ni dia tidak ada wuduk je. Tak ada wuduk boleh baca surah. Bukan dia berjunuk. Kalau berjunuk pastilah. Kalau dia berjunuk, tak ada air, tak ada debu, tak, untuk digantikan mandi wajib, maka bila dia sembahyang fardu tu dia baca surah Fatihah sahaja. Surah-surah lain tak boleh baca. Sebab haram lah dia baca dalam keadaan dia tu berjunuk. Dan tidak ada darurat pun untuk dia baca surah lain tu. Sebab kalau tak baca pun sah. Tapi masalah kat sini ialah masalah dia tu hanya tidak ada wuduk. Maka adakah boleh baca surah? Tak ingat dah lah. Allah Alam rasanya tak boleh. Nak tengok balik. Ala kulli hal, bila dah dia sembahyang fardu itu sebagai menghormati waktu, wa'a'ada, dan wajib ulang balik sembahyang tu. Sebab apa? Sebab keuzuran tidak ada air dan tidak ada debu ni, keuzuran yang nadir, jarang-jarang berlaku. Dan bila berlaku dia tidak kekal lama. Sekejap je dia hilang keuzuran tu dan seseorang tu boleh kembali berwuduk seperti biasa ataupun bertayamum. Jadi kalau uzur itu nadir, uzur itu jarang-jarang berlaku, kita tidak ambil iktibar. Maka kita sebut kamu kena ulang balik sembahyang tersebut. Tu. Okey. Nak ulang sembahyang tu bila? Wajib ulang itu kalau dia berada di tempat yang boleh menggugurkan kefarduan sembahyang. Dia nak kena ulang sembahyang itu bila? Bila dia jumpa air, itu satulah. Jumpa air wajib ulang lah. Sama ada dia berada di tempat yang sokmo ada air ataupun di tempat yang sokmo tidak ada air. Bila sembahyang, lepas tu dia jumpa air, ada wajib ulang. Okey, kalau lepas sembahyang tu dia hanya dapat jumpa debu, air tak ada, debu sahaja ada,
maka dia wajib ulang tak sembahyang yang telah dia buat tanpa wuduk dan juga tanpa tayamum, kita sebut wajib ulang. Cuma wajib ulang itu bila mana kamu bertayamum di tempat yang sokmo tiada air. Nisbah kepada setahun. Bila kamu berada di tempat yang sokmo tidak ada air, contoh padang pasir, dan tiba-tiba kamu jumpa debu, kamu wajib bertayamum dan kamu sembahyang. Kerana apa? Bila kamu sembahyang ketika itu, kamu sembahyang tu nak ulang sembahyang yang kamu buat tadi sebagai menghormati waktu, betul? Okey, sembahyang kali kedua tu dah boleh menggugurkan kefarduan dan tak perlu qada lah. Tapi kalau kamu berada di tempat yang sokmo ada air, tempat yang sokmo ada air, contoh bandar ni, tempat kita sokmo duduk ni. Tak. Sokmo ada air, nisbah pada setahun. Jarang-jarang sangat tak ada air. Bila kita berada di tempat yang sokmo ada air, maka kalau kita bertayamum, kita sembahyang tu kena ulang balik. Tidak menggugurkan kefarduan lagi. Tidak memadai, mesti kena ulang balik. Jadi sia-sialah. Pertama, kamu sembahyang tanpa air dan tanpa tayamum. Kita sebut wajib ulang. Lepas tu kamu ulang pula dengan turab, dengan tanah di tempat yang sokmo ada air. Yang mana bila kamu ulang sembahyang dengan bersuci menggunakan debu di tempat yang sokmo ada air, maka kamu kena ulang balik sembahyang tu. Jadi sekali sembahyang, lepas tu kali kedua ulang, kali ketiga ulang pula. Sia-sia. Tak? Sia-sia. Maka kita sebut tak perlu ulang lah. Haram ulang. Haram mengulang sembahyang. Sehinggalah kamu berada di tempat yang sokmo tiada air, nisbah kepada setahun, ataupun kamu jumpa air betul, bukan jumpa debu. Kamu berwuduk dengan air, kamu bersuci dengan air. Ini ada dalam syarah Imam Ramli. Abad tayamum ni kalau pening biasalah. Kalau tak pening tu hebat lah. Saya dulu pun puas mikir abad tayamum ni. Tapi tak susah sangat pun. Dia rumit sikit. Tak susah tapi rumit sikit. Wa yajuzu, baca faslun, fasa baru. Baca banyak ini ni. Jawab berarti abad tayamum lama kan. Faslun wa yajuzu tayamumu lil bardi idza faqada ma yusakhinu bihil ma' atau yusakhanu bihil ma'u أو كان لا ينفعه تدفية أعضائه بعد غسلها أو لا يقدر عليها ويقضي المتيمم للبرد والمتيمم العاصي بالسفر mana? Selesai kat situ. ويقضي المتيمم للبرد والمتيمم العاصي بالسفر. Okey. Fasal yang baru. Boleh tak kita berwuduk kalau musim sejuk sangat? Boleh tak kita bertayamum kalau sejuk sangat? Kawasan kita di Malaysia ni tak ada lah. Tak tahulah kalau atas Cameron. Cameron Highland. Genting Highland. Tapi kalau di Mesir sejuk, memang sejuk melampau lah. Nak wuduk tu memang ais. Memang keluar tu macam ais yang keluar daripada peti. Sejuk sangat-sangat. Tak. Maka disebut kat sini harus bertayamum kalau sebab sejuk. Sehingga kalau kita berwuduk dengan air tu menyebabkan mudarat pada badan, maka harus boleh kita bertayamum, tidak ada masalah, tak berdosa. Tapi dengan syarat idza faqada ma yusakhanu bihil ma', bila tidak ada alat yang boleh memanaskan air. Kalau kita ada alat yang boleh memanaskan air, tak, sama ada dengan api dan sebagainya, maka tak bolehlah kita bertayamum. Sebab air yang sejuk tu boleh dipanaskan wuduk ialah dengan air yang telah agak suam tu. Au kana la yanfa'uhu tadfiyatu a'dha'i ba'da ghasliha. Okey, ataupun ada perkara yang boleh memanaskan air. Tak. Tapi au kana la yanfa'uhu tadfiyatu a'dha'i ba'da ghasliha, tapi dia tidak ada perkara yang boleh memanaskan badan dia selepas mana dia berwuduk. Jadi dia berwuduk tu dengan air suam dah. Tak, tapi sebab suasana tu sejuk, bila kena air suam, lama-lama badan pun akan jadi sejuk sebab kena air tak. Dan dia tidak ada alat untuk memanaskan balik badan dia. Tidak ada difayah. Kalau dia mesti difayah lah, benda yang memanaskan kawasan kita. Tak, tak ada benda tu, juga boleh tayamum. Aw la yaqdiru alaiha, ataupun tidak mampu ke atas difayah tersebut. Tidak mampu untuk membeli difayah, ataupun tak mampu nak pinjam, tak, ataupun tak mampu, maknanya kita punya anggota badan ni tak berapa nak sihat,
menyebabkan kita tak boleh nak lap kesan-kesan air yang menyebabkan lepas tu badan terlalu sejuk dan tak boleh nak dipanaskan. Tak. Itu syarat lah. Boleh. Jadi syarat nak bertayamum disebabkan sejuk ada berapa? Kita sebut ada 2. Pertama, tidak ada perkara yang boleh memanaskan air. Yang kedua, ataupun sebutlah yang kedua, tak ada masalah. Ada benda yang boleh memanaskan air, tapi tidak ada perkara yang boleh memanaskan badan selepas berwuduk. Tak? Ataupun tidak mampu untuk apa? Untuk membeli alat-alat yang memanaskan badan dia. Tak? Ataupun menggunakan alat-alat yang memanaskan badan dia selepas yang mana dia berwuduk. Ketika itu dia boleh bertayamum. Kena qada tak? Wa yaqdi al-mutayammimu lil bardi. Walaupun dia benarkan dalam syarak, tapi kena qada juga. Sebab apa? Tadilah. Sebab tidak adanya perkara yang memanaskan air. Tak? Ataupun tidak adanya perkara yang boleh memanaskan badan dia selepas dia berwuduk, itu satu perkara yang jarang-jarang berlaku. Uzur yang jarang-jarang berlaku, maka bila uzur jarang-jarang berlaku, dan uzur itu pula kalau berlaku pun dia berlaku sekejap, maka kita tidak ambil iktibar. Kita sebut kena ulang. Begitu juga kena ulang wal mutayammimu al-asi bisafari. Orang yang bertayamum yang dia tu buat maksiat, dia tu bermusafir atas sebab maksiat. Contoh perempuan yang nusyuz. Dia pergi ke Kelantan sebab nak lari daripada tok lelaki, daripada suami dia. Suami dia tak bagi pergi mana-mana, dia keluar. Dia za'lan, dia bengang suami dia keluar. Dalam perjalanan tu tak ada air, dia bertayamum. Kena ulang balik tayamum tu. Kena ulang balik solat dia tu. Sebab apa? Dia dianggap sebagai al-asi bisafari. Orang yang memulakan safar itu atas niat yang tidak baik, iaitu untuk lari daripada suami. Ataupun hamba yang lari daripada tuan. Jadi punca dia musafir ke tempat-tempat lain tu, ke Kelantan ke Johor ke, tuan dia ada di Pahang, atas tujuan yang tidak baik. Ketika itu kalau berlaku tidak air tengah jalan dan dia tayamum, kita sebut wajib ulang sembahyang tu. Sebab tayamum ni rukhsah, dan rukhsah ni dia sebut dalam kaedah fiqhiyah, la tunatu bil ma'asi, tidak boleh bersepakai dengan maksiat. Okey, kalau safar itu bukan punca maksiat. Contoh dia safar nak pergi ziarah mak dia, ayah dia yang berada di Kelantan. Dalam perjalanan tak ada air, dalam kereta tak ada air, keliling kawasan yang dia singgah tu tak ada air, maka dia bertayamum. Tak? Dia bertayamum, lepas tu dia sembahyang lah. Okey. Dalam perjalanan dia ada juga melakukan maksiat. Melihat perempuan ni, mengumpat orang tu, mengumpat orang ni. Tak, tapi tujuan dia safar itu bukan untuk buat maksiat. Tujuan dia nak pergi ziarah mak ayah, perkara yang baik. Tapi dalam perjalanan tu terbuat maksiat. Ketika itu kita sebut kalau dia bertayamum dan sembahyang dan cukup syarat-syarat yang lain, maka tak perlu nak ulang balik sembahyang. Kerana itu dipanggil sebagai al-asi fis safar, seorang yang berbuat maksiat dalam perjalanan. Tujuannya baik, safar tu dalam perjalanan terbuat maksiat. Macam kita lah. Tak? Nak pergi ziarah mak, nak pergi ziarah ayah, tapi on the way tu kadang-kadang buat maksiat. Berbeza dengan orang yang pertama tadi yang wajib qada. Memang tujuan pergi ke Kelantan nak pergi berzina, ke Johor nak pergi mencuri, tak? Ke Perlis sebab nak lari daripada suami. Itu semua punca kepada safar itu sendiri dah maksiat. Maka ketika itu kita sebut kena ulang. Kena ulang. Fasal yang baru. Masuk wa aqallul haidi, sekurang-kurang haid yauman wa lailatan, masuk bab haid. Al haid pada sudut bahasa ialah as-sayalan, mengalir. Proses mengalir tu kita panggil hadha yahidu haid. Itu sudut bahasa lah. Sudut syarak, haid ialah nama bagi darah. Darah yang tabiat, yang keluar daripada rahim, daripada dalam rahim. Tak. Pada waktu-waktu tertentu yang menunjukkan perempuan itu sehat. Jadi rahim ni, rahim perempuan dia ada bahagian luar, dia ada bahagian dalam. Haid keluar, darah haid ni darah yang keluar daripada bahagian dalam rahim. Itu kita panggil sebagai haid.
kita panggil sebagai haid pada sudut syarak. Ya, kalau dalam perjalanan terbuat maksiat tak perlu ulang solat. Itu kita panggil al-asi fis safar. Al-asi fis safar boleh mengambil rukhsah. Yang tidak boleh mengambil rukhsah ialah al-asi bis safar. Tujuan dia musafir itu ialah untuk buat maksiat. Boleh? Jadi disebut kat sini wa aqallul haidi, sekurang-kurang haid itu yauman wa lailah, sehari semalam, iaitu 24 jam. 24 jam. Mula pukul 1, maka pukul 1 esok. 1 tengah hari esok. Tu 24 jam. Pukul 2 mula darah keluar, maka pukul 2 petang esok pula. Tak, mesti sekurang-kurangnya 24 jam. Kalau keluar 3 jam, 4 jam, lepas tu berhenti tak keluar pakai cerah, tak, itu bukan darah haid lah. Itu darah penyakit. Darah istihadah. Okey, nak tahu perempuan tu datang darah haid ataupun tidak? Tak, bukan mesti keluar macam darah tu macam keluar air peli bomba tu. Mampu kawan tu keluar darah sebanyak itu? Tak, memadai kita ataupun perempuan ambil cotton bak tu yang untuk buat korek telinga ke, kain ke, perca kain. Masukkan perca kain tu dalam kemaluan dia. Perca kain yang putih lah. Tapi yang dalam sangat. Tak. Sekadar tidak menyakiti diri, masukkan slow-slow, perlahan-lahan, keluarkan balik. Kalau perca kain tu dah kotor, mana ada darah, tak. Tak, maka ketika itu kita sebut dia tu haid. Kalau tidak, maka dia tu suci. Ini secara ringkas. Sebab haid ni pun antara bab yang susah. Wa aktsaruhu 15 yauman. Sebanyak-banyak haid ialah 15 hari 15 malam. Boleh? 15 hari 15 malam. Maknanya 24 jam darab dengan 15. Tu. Itu sebanyak-banyak haid. Jadi kalau perempuan mengadu kat kita, Ustaz, saya keluar darah dalam 30 hari. Itu ada perbincangan dalam bab istihadah. Sebab sepanjang-panjang haid 15 hari saja, ni dah 30 hari keluar. Kita tak boleh sebut 15 hari pertama haid, 15 hari kedua istihadah. Tak, belum tentu. Dia ada 7 gambaran yang popular bab istihadah ni. Boleh jadi sehari je haid. Yang lain tu semua 29 hari tu semua tu istihadah boleh jadi. Bab tu tak disebut sekarang lah. Akan datang ada masa kita bincang. Boleh? Cumanya kita kena tahu bila keluar darah lebih daripada 15 hari, kat sana ada pembincangan istihadah. Rujuk ustaz dulu. Berapa hari haid, berapa hari istihadah, itu kena tengok balik lah. Jadi sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Sekurang-kurang haid dia tak sebut. Sekurang-kurang suci antara dua haid dia tak sebut. Jadi kita sebut. Dalam syarah pun ada sebut lah. Sekurang-kurang suci antara dua haid mesti 15 hari 15 malam. Maknanya datang darah haid 7 hari. Kebiasaan perempuan 7 hari ataupun 6 hari. Lepas tu nak datang pula darah, mesti suci dulu 15 hari, lepas tu barulah datang darah. Boleh? Contohlah dia datang 15 hari haid. Lepas datang 15 hari tu, mesti suci dulu 15 hari, lepas tu barulah boleh dikatakan darah haid yang kedua. Dia datang 7 hari, dia datang 10 hari. Lepas datang 10 hari haid, mesti suci dulu 15 hari sekurang-kurangnya, lepas tu barulah perbincangan datangnya darah haid yang kedua, gitu. Okey, sebanyak-banyak suci itu tidak ada haid. Boleh jadi orang tu keluar haid sekali, lepas tu tak keluar haid dah sampai ke mati. Boleh jadi hari ni keluar haid 3 tahun suci, lepas tu baru datang haid pula. Boleh jadilah. Jadi sekurang-kurang suci antara dua haid 15 hari 15 malam. Sebanyak-banyak suci tidak ada haid. Boleh jadi 3 minggu, sebulan, 2 tahun, ikutlah atas perempuan, atas badan dia. Boleh? Okey. Wa ghalibuhu sittun baca matan wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Ghalib kebiasaan haid ialah berapa hari? 6 hari. Bila ghalib kebiasaan haid 6 hari, dalam sebulan kita ada 30 hari. Dalam bab haid ni kita kira sebulan tu 30 hari, tak ada istilah 29 hari. Dalam bab haid lah. Tak. Jadi kalau kebiasaan perempuan tu keluar darahnya 6 hari haid, maka baki berapa hari? Baki 24 hari. Jadi 24 hari suci bagi dia. Kalau kebiasaan dia suci 24 hari. Kalau perempuan tu kebiasaan keluar darah 7 hari, maka kebiasaan dia suci selama sebulan ialah 23 hari. Tak? Sebab 23 tambah 7 jadi 30. Okey, selesai kat situ. Ringkas sangat je. Ringkas sangat je.
bab haid ni. Boleh tak? Tu poin penting tu. Nanti kita bacalah. Kalau ada kesungguhan kita baca kitab Syekh Nuruddin Al-Ihatah. Saya pun nak ulang kaji juga. Al-Ihatah fi masailil haid wan nifas wal istihadah. Kalau tak silap tajuk dia. Tak, kita baca bab haid secara khusus. Seronok tak pernah keluar haid pun kita ni. Tapi bila orang tanya bab haid jadi bingung. Semalam baru ada seorang doktor senior saya telefon tanya bab haid. Kisnya dia punya pesakit lah. Pesakit tu darah tak teratur, lepas tu dia makan ubat. Lepas tu jadi lagu mana cerita tak tahu. Abang senior saya tu telefon saya tanya. Hang jom kita belajar sikit-sikit boleh lah jawab tu. Ada masalah istihadah sikit lah. Tu. Jadi buat permulaan ni tahu sekurang-kurang haid sehari semalam. Sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Lebih daripada kadar tu. Keluar 17 hari saat tak berhenti. Dia ada cerita istihadah. Jangan kamu hukum 15 hari pertama tu haid 2 hari tu istihadah. Tak, belum tentu. Dia ada cerita dia. Panjang lebar cerita dia. Tak, lepas tu kebiasaan darah haid datang 6 hari ataupun 7 hari. Tu. Dan umur perempuan nak datang darah haid mesti umur dia 9 tahun dan ke atas. 9 tahun penuh dan ke atas. Maknanya kalau adik kita umur 8 tahun mengadu, abang keluar darah ikut bawah. Darah tu bukan darah haid. Umur 7 tahun keluar darah. Itu darah penyakit tu, bukan darah haid. Nak dikatakan darah haid mesti keluar selepas sempurna, bukan baru masuk umur 9, tak, selepas sempurna umur 9 tahun, dan darah tu mesti keluar mengikut syarat haid lah, maknanya mesti sehari semalam. Barulah kita hukum sebagai darah haid. Rumit bab haid ni insya-Allah kita baca kitab khusus bab haid. Saya nak baca banyak ini. Saya nak baca banyak sikit supaya kita boleh khatam dalam masa 12 kali baca. Kalau tak habis-habis kita. Wa yahrumu bil haidi, haram disebabkan haid. Disebut dalam matan begitu. Tapi kat sini sebenarnya haram disebabkan haid ataupun disebabkan nifas ataupun disebabkan beranak. Tak. Wabil janabah ataupun disebabkan janabah junub, iaitu bersetubuh ataupun keluar air mani. Jadi diharamkan bila mana haid ataupun nifas ataupun beranak ataupun keluar air mani ataupun bersetubuh walaupun tidak keluar air mani. Beberapa perkara. Pertama sembahyang. Boleh insya-Allah kita bukalah. Kita buka. Kalau rasanya kelas lagu ni lebih terfokus. Pelajar pun lebih fokus. Kalau kita buat live secara membuta tuli ataupun ikut masa kita free kita buat di Facebook tu, tak ramailah follow-nya. Ada juga yang ikutnya. Tapi dia tak ikut waktu yang kita syarah sebab dia ada urusan lain. Bang situ. Bangun dah. Abang. InsyaAllah kalau ada kesungguhan insyaAllah kita terus. Terus sampai kita tua, sampai kita mati. Muzakarah ni insyaAllah. Saya suka mengajar. Hibut tadris. Jiddan. Sebab apa, dengan tadris tu kita memaksa diri kita untuk membaca. Kita baca malas dah. Jadi bila mengajar ni nak takkan tak baca dulu. Mesti baca dulu, mesti rujuk dulu. Tak? Itu yang sebab saya suka mengajar tu. Dia menambahkan ilmu secara terpaksa. Tu. Okey. Haram sembahyang. Sembahyang sunat, sembahyang fardu haram lah ke? Qada ke tak qada ke? Wa tawaf. Tawaf juga haram. Tawaf sunat ke? Tawaf rukun ke? Haram lah ke? Adik-adik. Tidurlah. Abang awas sangat ni. Semut ni belakang ni. Tidur. Semut dek belakang ni. Tepi. Semut ni. Nanti kena adik. Naik atas tu. Cepat. Naik atas tu. Cepat. Nanti kena gigit semut ni, nangis nanti. Adik. Okey. Yang kedua tawaf. Okey. Sebab tawaf ni dia tu macam sembahyang. Cumanya bezanya Nabi sebut sembahyang ni kamu tak boleh bercakap benda bukan-bukan lah. Tapi tawaf ni boleh bercakap. Cuma kalau nak bercakap, cakap benda yang baik. Kalau cakap benda bukan-bukan pun tak batal lah tawaf tu. Berbeza sembahyang. Sentuh Quran wa masful mushaf. Sentuh Quran. Sentuh Quran ni haram sama ada kita sentuh tempat yang ada tulisan, sentuh bahagian yang tidak ada tulisan. Antara ayat dengan ayat tu ada tempat kosong kan.
ruang kosong kita sentuh situ pun haram. Bahagian tepi ni yang tidak ada tulisan apa-apa sentuh pun haram. Kulit ni kita sentuh juga haram. Kulit yang terpisah daripada Quran selagi mana kita panggil kulit Quran juga haram kita sentuh. Kalau kulit tu dah hilang nisbah kepada Quran, contoh kita ambil kulit tu kita buat kulit kitab, kita jadikan kulit kitab ini, tak, maka ketika itu kita dah tak panggil kulit Quran, kita panggil kulit kitab Mukhtasar Latif. Maka ketika itu kita sentuh dalam keadaan kita tidak ada wuduk ataupun kita haid, nifas dan sebagainya, hukumnya tidak haram dah. Wa hamluhu, bila sentuh haram, kita bawa lagi haram. Kita bawa lagi haram sebab bila kita bawa padanya ada sentuh. Kita bawa gini nak, bukan ke bila kita pegang, kita pikul tu, hamal ni pikul, kita sentuh sekali tak. Jadi kalau sentuh haram, pikul yang padanya ada sentuh dan juga kamu angkat Quran tu, lebih-lebih lagi haram. Walubsu fil masjid, duduk dalam masjid juga haram. Duduk dalam masjid juga haram. Bila kita sebut duduk dalam masjid haram, bagi orang yang nifas, wiladah, ada haid, junub, tak, maka terkeluar daripadanya kalau duduk di sekolah, duduk di ribat, di tempat sembahyang hari raya, contoh di jalan, di padang, di dewan yang besar, tidak ada masalah sebab bukan masjid. Masjid ni ialah tempat yang diwakafkan menjadi masjid, walaupun tidak ada mimbar, walaupun tidak ada atap. Saya ada tanah, saya wakafkan tanah ni untuk masjid, jadi masjid. Jadi masjid tempat tu, walaupun masih belum ditebang pokok-pokok kat situ, baru nak bina. Haram orang yang ada haid duduk situ, haram. Jelas tak masjid itu maksud dia? Bukan masjid ni mesti ada mimbar, tak. Dia atas niat pewakaf. Di atas niat. Okey. Orang yang haid tadi ataupun nifas, tak, nak lalu, duduk dalam masjid haram. Duduk lagu ni, duduk tak, haram. Kalau sekadar lalu, maka kita sebut kalau aman daripada mengotorkan masjid, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Contoh di akhir hari datangnya haid, maknanya contoh haid dia 7 hari, hari ke-7 tu darah tak kuat mana dah, tak. Jadi kita rasa aman daripada darah jatuh ke atas lantai masjid, ke lantai masjid. Ketika itu makruh perempuan itu tak lalu dalam masjid. Kalau dibimbangi mengotorkan masjid, hukumnya haram lalu dalam masjid. Boleh. Okey, kalau orang junub pula, orang yang keluar air mani ataupun bersetubuh, belum mandi wajib, tak, hukum dia lalu dalam masjid, hukumnya khilaful aula. Lalu tahu tak lalu? Lalu kita masuk pintu A, keluar pintu B, dan tanpa berhenti walaupun sesaat dalam masjid tu, lalu terus. Tanpa tawakuf, tanpa berhenti. Kalau taradud haram. Taradud ni kita masuk pintu A, kita keluar pintu A juga. Yang tu haram. Tak, yang ada hukum sedikit perincian ialah lalu. Masuk pintu A, keluar pintu B. Bagi orang yang haid, nifas, tak, boleh dia lalu tapi makruh kalau dia takut kalau dia aman daripada mengotorkan masjid. Kalau dia takut mengotorkan masjid, hukumnya haram. Kalau orang yang junub tak lalu dalam masjid, hukumnya khilaful aula. Khilaful aula, dia tak makruh kalau orang junub lah. Jadi bezakan antara orang yang nifas dan juga haid dan juga orang yang berjunub dalam bab lalu dalam masjid. Okey, saya ulang. Perempuan yang haid dan nifas duduk dalam masjid haram. Duduk lagu ni walaupun 2 saat, 3 saat duduk. Taradud juga haram. Taradud ni dia masuk, dia tak berhenti satu tempat, tapi dia kejap sini, kejap situ, duduk cari jam dia yang hilang. Haram juga. Nak sekejap pergi ke mimbar, sekejap pergi bahagian ujung, sekejap pergi bahagian belakang, duduk pusing berjalan, pusing-pusing dalam masjid, nak cari jam hilang. Haram. Okey. Taradud haram, duduk haram. Yang boleh begitu juga kalau dia lalu, yang haram seterusnya, lalu dan dia takut mengotorkan masjid, haram. Takut takut darah jatuh dalam masjid, haram. Yang boleh tapi makruh ni boleh lah, cuma dibenci syarak. Dia masuk pintu A, keluar pintu B, tu lalu. Sekadar untuk tu boleh, tapi dengan syarat dia aman daripada mengotorkan masjid. Maknanya darah tak keluar banyak dah.
Lepas tu pakai pad pula, maka sekadar lalu hukumnya makruh. Okey, kalau orang yang junub, orang yang junub ni orang yang bersetubuh dan juga orang yang keluar air mani, tak, lalu dalam masjid, kita sebut duduk masjid haram, duduk dalam masjid haram, taradud dalam masjid haram sama. Lalu dalam masjid hukumnya khilaful aula. Ada ke masjid yang bukan atas tanah waqaf? Allah Alam. Biasa masjid ni kita wakaf tu kan Allah Ta'ala dah. Boleh tak kita, tak tahu pada sudut pemilik tu, bila kita wakafkan untuk jadi masjid, adakah masjid tu masih milik kita? Yang tu saya kena tengok balik tu. Allah Alam. Baca terusan, kita dah baca banyak sikit. Wa qiraatul Quran. Tak apa, nanti bila kita baca kitab kedua, kita akan buka lah luas sikit. Dan apa-apa perbincangan yang tersangkut, kita akan rujuk kitab lain. Yang untuk permulaan kita baca dulu. Wa qiraatul Quran, baca Quran hukumnya haram. Kalau junub, kalau haid, nifas, baca Quran hukumnya haram. Sekalipun kita baca satu ayat yang hukumnya telah dinasakh, tapi ayatnya masih ada dalam Quran, hukumnya haram juga kita baca. Ustaz, perempuan tu dia hafizah Quran ataupun dia mengajar di kafa ataupun di mana-mana sekolah. Kalau dia tak mengaji, tak mengajar ramai tu, takkan nak cuti 15 hari kalau haid 15 hari. Tak ulang 15 hari, lupa Quran. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita baca dengan niat zikir, maknanya aku ni berzikir, maka boleh baca walaupun baca daripada awal surah Fatihah sampailah habis An-Nas, tidak ada masalah. Tapi niat zikir, niat zikir. Bukan niat untuk membaca, bukan niat untuk belajar, tidak. Okey. Begitu jugalah kalau junub tu, samalah. Kalau niat zikir tidak ada masalah. Ataupun niat sebagai doa. Contoh kita baca doa sebelum naik kenderaan, subhanallazi sakhkhara lana hadza, itu ayat Quran tu, tapi kita baca atas niat doa. Sebelum kita tidur kita baca doa, kita baca ayat-ayat Quran, tapi untuk apa? Min babi at-ta'awuz, ataupun min babi tahsin, nak jaga diri kita daripada gangguan syaitan dan sebagainya. Bukan kita baca atas dasar dirasah, belajar, tak. Okey, selesai. Wa yahrumu 'alal haidhi wahdaha as-shaum, dan diharamkan bagi orang yang haid sahaja. Begitu juga kita tambah, diharamkan juga bagi orang yang nifas. Jadi diharamkan bagi orang yang haid dan juga nifas puasa. Puasa haram. Kalau dia puasa juga, puasanya tidak sah. Berbeza orang yang junub. Suami isteri bersama waktu malam, pagi itu dia tak mandi, sampai ke maghrib tak mandi, puasanya sah. Tak? Puasanya sah. Sebab tidak disyaratkan puasa dalam keadaan bersuci. Dalam keadaan suci tidak disyaratkan lah. Sebab tu orang yang berjunub, tak, walaupun dia tidak mandi wajib, daripada pagi sampai ke maghrib, puasanya kekal sah. Lepas tu, kalau tak disyaratkan bersuci, kenapa orang yang haid dan nifas tu tidak sah puasanya? Ini ta'abbud, yang taklah sebut lagu tu, kita kena angguk je lah. Ghairu ma'qul, tak boleh nak dikenal pasti. Sebab apa? Tak, sebab tak ada beza sebenarnya. Orang yang junub ada besar juga, orang yang nifas ada besar juga, orang yang haid ada besar juga. Kenapa junub kamu sebut sah, haid dan juga nifas kamu tidak sebut tidak sah puasa? Kita sebut ta'abbudi. Allah Ta'ala suruh lagu tu, arahan Tuhan lagu tu, perintahnya, hukumnya begitu. Jadi ghairu ma'qulil makna lah. Okey. Nantilah. Nanti Sekejap macam tadi pasang tak boleh ni. Sekejap Tunggu nanti dia buka. Sabar. Jangan tu. Wa uburul masjidi. Okey, perempuan yang haid, sedang haid tak boleh puasa lah. Tapi kalau dia dah berhenti darah haid, dia belum mandi, boleh puasa tak? Boleh puasa dia sah. Beza ya. Kalau perempuan tu sedang keluar darah haid, puasa memang tidak sah. Tapi kalau perempuan tu dah habis darah haid, berhenti darah haid dah, cuma tak mandi lagi,
Boleh puasa, boleh puasa. Dan kalau dia tak mandi sampai ke maghrib pun puasa dia kekal sah lah. Cuma berdosa lah, tak semayang apa semua tu. Wa uburul masjidi in khafat talwisahu biddam. Juga haram bagi perempuan yang haid dan juga perempuan yang nifas lalu dalam masjid. Kita sebut dah tadi. Lalu dalam masjid bila haram tu? In khafat talwisah. Kalau dia takut mengotorkan masjid dengan darah biddam. Kalau dia aman daripada mengotorkan masjid, hukumnya kita sebut tadi, hukumnya makruh sahaja dia lalu dalam masjid. Okey, begitu juga haram dalam syarah sebut, orang yang ada najis pada badan. Tak, mungkin ada nanah apa bagai semua tu darah. Tak. Dan dia takut kalau aku masuk masjid ni, nanah ni jatuh dalam masjid, darah ni jatuh dalam masjid. Tak, ketika itu haram juga dia ke masjid. Masuk masjid haram bagi dia. Orang yang kencing tak ada das apa tu, seumur keluar air kencing. Tak, kalau dia tak pakai elok-elok, tak kemas elok-elok, boleh jadi air kencing tu menitik dalam masjid. Hukumnya haram dia ke masjid ketika itu. Okey. Disebut kat sini memasukkan ke dalam masjid najis tapi kerana ada hajat, hukumnya harus. Dengan syarat aman daripada mengotorkan masjid. Boleh? Wal istimta'. Apa makna istimta'? Istimta' ni berseronok. Berseronok. Bima baina surrah wa rukbah. Dengan barang yang ada antara lutut, antara pusat dan lutut. Jadi al-istimta' ni berseronok maknanya sentuh kulit ke kulit. Antara suami dan isteri. Tak, hukumnya haram bila mana isteri itu apa dia? Sedang haid. Boleh? Menyentuh antara kulit dengan kulit dalam keadaan berseronok. Kalau sentuh saya saja tak ada nafsu apa, tak ada masalah. Ini sentuh dalam keadaan istimta', berseronok. Dan sentuh tu pula antara kulit ke kulit, tidak berlapik. Hukumnya haram. Ustaz, kalau tengok dengan syahwat tak sentuh. Tak sentuh isteri kita tengok dengan syahwat. Tidak haram. Jadi yang haram ialah, itu ada khilaf lah. Ala kulli hal disebut kat sini menyentuh kulit ke kulit dengan rasa seronok, dengan rasa syahwat, hukumnya haram. Sentuh bahagian mana tu? Antara pusat dan lutut. Jadi sentuh bahagian atas ni, bawah pusat dan lutut, bawah lutut, tak, walaupun dengan syahwat tidak ada masalah. Walaupun tanpa berlapik tidak ada masalah. Wal jima'u fil haidhi. Jima' bersetubuh sedangkan isteri sedang haid, hukumnya haram. Walaupun dengan berlapik, maknanya pakai apa tu? Suami pakai apa? Kondom dan sebagainya, tak kekal haram bila mana perempuan tu sedang haid. Apa kakak nak apa? Tak apa, nanti habis kemas. Jangan nangis, jangan nangis. Kejap. Okey. Dia silap ni. Wal jima'u fil haidhi minal kaba'ir. Yang bersetubuh ketika sedang haid, adik. Dan bersetubuh ketika mana sedang haid, hukumnya haram dan termasuk bawah kabair, dosa besar. Orang yang melakukan walaupun sekali dah dianggap sebagai fasik. Orang yang menghalalkan perbuatan tersebut menjadi kafir. Wa yajibu 'alaiha qada'u shaumi ramadhan duna salati fi ayyamil haid. Dan wajib ke atasnya, iaitu ke atas orang yang haid, ke atas orang yang nifas, qada' puasa Ramadan. Ni Ramadan ni, adik kakak kita, mak kita ada tak puasa lah sebab keluar darah haid. Betul tak? Dia kena qada', wajib qada'. Duna salah, berbeza dengan sembahyang, tak boleh qada'. Tak perlu di qada' lah. Kalau nak qada' juga haram. Ataupun padanya ada khilaf, saya tak ingat khilaf ni lagu mana. Ada kata kejap sini adik. Apa ni? Allah, sini. Tengok tu nangis. Nangis sampai orang malu lah. Dah. Tengok tu orang tengok, semua orang tengok adik. Tak malu. Nak cerita. Nak cerita ya. Kita pipin dah.
Dah lebih habis nak pergi tempat lain. Okey. Duduk sini. Nak cerita. Dah lah nangis ya. Dah lah. Nak cerita dah. Dah sini. Duduk sini. Duduk mana? Sana. Ya pindah tempat sekejap. Sekejap saya tawakuf sekejap. Dia boleh tawakuf sekejap? Tak boleh. Okey, tak apa. Sekejap. Budak ni nak cerita. Dia bising. Di mana ni? Duduk dalam kereta. Sekejap Ginilah. Bila ada anak ni. Kena cari yang kedua gaya je ni. Ke lagu mana? Ha? Okey. Sambung sikit Bismillah. Okey, wa yajibu 'alaiha qada'u Ramadan duna salah fi ayyamil haid. Jadi wajib bagi perempuan tu qada' puasa. Sembahyang wajib qada' tak? Sembahyang tak wajib qada' lah. Okey. Ketika mana sedang haid, yang wajib diqada' ialah puasa Ramadan, tapi sembahyang tak wajib qada'. Kalau qada' juga sembahyang kata haram. Sembahyang kata haram. Rasanya sembahyang yang lain kata boleh, cuma tidak dapat pahala, sia-sia. Jadi tinggal puasa, tinggal sembahyang dalam haid. Bila suci dia qada'. Sembahyang kata haram dan tidak sah, sembahyang lagi kata boleh qada', tak ada masalah, cuma pahala tak ada. Kat sini dia sebut falau qada' kana makruhan, kalau qada' juga makruh. Itu di sisi sebahagian. Wa in qata'addam wa idzan qata'addamu halalaha as-sawmu qabla al-ghusli. Kalau terputus darah haid, maknanya berhenti dah darah haid, halalaha as-sawmu, halal baginya untuk puasa sebelum mandi. Macam kita sebut tadilah. Perempuan tu sedang haid. Tak, pada waktu malam. Sebelum subuh berhenti darah haid. Sebelum subuh. Okey. Jadi dia boleh puasa tak? Boleh puasa walaupun dia belum mandi. Sebab apa? Sebab darah dah tak keluar. Dah tak keluar dah. Dan puasa dia sah. Puasa dia sahih. Sah bil ijma'. Dan ketika itu juga suami boleh talak dia. Suami ni tak boleh talak isteri ketika isteri sedang haid. Tapi bila isteri itu dah berhenti darah haid walaupun belum mandi, suami dah boleh talak. Dah tidak menjadi hukum haram. Sebab bila dia talak, dia terus akan masuk dikira iddah dia. Jadi tidak ada tulul muddah fil iddah tu, maka tidak ada masalah. Wa yahrumu bin nifas ma yahrumu bil haid. Juga diharamkan bagi nifas apa-apa yang diharamkan bagi orang yang haid. Jadi apa-apa sahaja yang kita sebut tadi diharamkan bagi orang yang haid, diharamkan juga bagi orang yang nifas. Sebab apa? Nifas ini ialah darah haid yang terkumpul. Bunyi bersing. Ya. Ini kereta kot. Bukan beli kereta baru putih ni. Tak apa. Okey.
Wan nifasu huwa dam al-khariju ba'da al-wiladah. Nifas ialah darah yang keluar selepas daripada beranak. Walaupun darah yang keluar, walaupun anak yang keluar tu anak yang dah mati, ataupun seketul daging ataupun seketul darah. Yang mana doktor sebut darah dan daging itu ialah asal kepada air mani, tapi tak sempat jadi baby, jatuh dulu, gugur dulu. Tak. Darah yang keluar selepas keluar anak, keluar daging, keluar seketul darah itu kita panggil darah nifas. Darah yang keluar sebelum keluar darah, sebelum keluar baby, kita tak panggil sebagai darah nifas. Darah yang keluar ketika baby sedang keluar juga tidak dipanggil sebagai darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar selepas baby itu keluar. Keluar seekor baby itu daripada perut. Tak semua sekali anggota badan dia telah keluar. Lepas tu keluar darah. Darah tu darah nifas. Selagi mana ada juzuk badan baby dalam perut, tak, contoh terputus tangan dalam perut, yang lain keluar dah. Darah yang keluar, selagi mana ada tangan baby dalam perut, darah tu bukan darah nifas. Mesti keluar semua benda dulu. Anggota baby, barulah darah yang keluar selepas itu dipanggil darah ni nifas. Tak wajib puasa. Orang yang perempuan yang terputus haid sebelum subuh wajib puasa. Wajib puasa, bukan sekadar halal, tak wajib. Wajib puasa. Okey, kalau seseorang tu beranak, lepas beranak tu tak keluar darah langsung. Datang darah selepas 15 hari, 15 malam. Darah yang datang tu kita panggil darah haid. Boleh? Hari ni beranak, lepas 15 hari 15 malam, tak, barulah keluar darah. Darah tu darah haid. Tapi kalau hari ni beranak tak keluar darah, tapi 5 hari lepas tu keluar darah tu nifas. 10 hari lepas tu keluar darah tu nifas. 14 hari lepas tu keluar darah tu nifas. Yang dihukum sebagai darah haid kalau hari ni beranak, lepas tu tak keluar darah langsung selama 15 hari 15 malam, keluar pula hari ke-16. Tak. Itu hari ke-16 tu kalau cukup sehari semalam kita panggil darah haid. Okay, sekurang-kurang nifas ialah lahzah. Lahzah ni maknanya sekali beranak tu, lepas tu keluar darah, lepas tu berhenti dah, tak keluar darah, lepas sudah dah. Itu lahzah. Kebiasaan keluar darah perempuan, darah nifas biasanya 40 hari 40 malam. Dan paling banyak keluar darah nifas, jumlah hari paling banyak bagi darah nifas ialah 60 hari. Kalau lebih 60 hari keluar sampai 100 hari, padanya ada perbincangan istihadah. Okay, babus salah. Ada soalan tak? Kita dah masuk babus salah. Ada soalan? Ada soalan? Ada sebarang soalan sebelum kita masuk perbahasan kitabus salah. Jadi kita dah selesai perbincangan mengenai kitabut taharah. Boleh baca tapi niat zikir. Niat zikir. Jangan diniatkan sebagai ad-dirasah, at-tilawah. Jangan diniatkan baca Quran. Niat zikir. Maknanya dia buat Bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu dia buat proses membaca tu, dia niat apa? Dia niat bukan baca Quran tapi zikir. Zikir kan gunung mulut juga tak? Baca juga zikir tu. Jadi niat zikir, jangan niat Quran. Tempoh nifas sekurang-kurangnya lahzah. Lahzah ni maknanya bila dia beranak, tak keluar baby, lepas tu keluar darah sekaligus. Satu duf'ah. Lepas keluar sekaligus tu tak keluar dah pakai sudah. Itu sekurang-kurang dia. Tak, kebiasaannya ialah 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Kebanyakannya aktsaruhu, paling banyak darah nifas ialah 60 hari 60 malam. Kalau lebih daripada 60 hari 60 malam, tak, ada perempuan mengadu kat kita, ustaz saya keluar darah 70 hari. Tak, kita sebut padanya ada perbahasan istihadah dan kita tak sebut sekarang lah. Kita tak boleh nak kata 60 hari tu nifas, 10 hari tu istihadah. Tak, belum tentu begitu.
Belum tentu begitu, dia ada hukum hakam dia. Okay, ada soalan lain? Tak ada. Saya harap faham lah. InsyaAllah. Babus salah, kita masuk perbahasan yang baru ialah perbahasan mengenai sembahyang. Babus salah, bab sembahyang. Sembahyang pada sudut bahasa ialah mutlaqud doa, semata-mata berdoa. Sama ada dengan baik ataupun dengan perkara buruk. Tak. Sebahagian kata doa bi khair. Doa, berdoa dengan benda baik. Tak. Okey. Pada sudut syarak, sembahyang ialah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim ghaliban. Pada sudut syarak, sembahyang ialah perkataan-perkataan, ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram maknanya ucapan Allahu Akbar, bukan perbuatan angkat takbir. Takbiratul ihram yang dimaksudkan kat sini ialah ucapan Allahu Akbar, sebab angkat tangan ni sunat. Wa mukhtatamatun bis taslim, dan diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullah. Ghaliban, secara ghalibnya begitu. Sebab ada juga sembahyang tapi tidak ada perbuatan. Contoh orang diikat. Orang diikat pada satu tempat, mana nak rukuk sujudnya, diikat. Tak ada akwal sahaja, ada perkataan sahaja. Tak ada kala ada perbuatan sahaja, tidak ada akwal. Contoh orang yang bisu, nak bercakap lagu mana? Tak. Sebab tu disebut ghaliban. Ghalib kebiasaan, sembahyang tu terdiri daripada perkataan dan juga perbuatan yang dimulakan dengan lafaz takbiratul ihram dan diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullah. Tapi ada juga kadang-kadang ada perbuatan saja, tidak ada perkataan. Ada juga keadaan ada perkataan saja tapi tidak ada perbuatan. As-salawatul maktubatu khamsun. Jadi sembahyang yang maktubat, yang difardukan ke atas kita 5 sahaja sehari semalam. Tidak kurang, tidak lebih. Wa taqdimus salah ala waqtiha wa ta'khiruha an waqtiha bighairi udhri min al-kaba'ir. Dan mendahulukan sembahyang daripada waktunya. Sebelum zuhur sembahyang dah zuhur. Dah, itu termasuk dosa besar. Wa ta'khiruha an waqtiha, kita lambatkan sembahyang tanpa sebarang uzur. Saja malas sembahyang dalam waktu. Tak. Sembahyang zuhur dilambatkan secara sengaja dalam waktu asar. Itu dianggap sebagai kabair, dosa besar. Okey. Boleh? Jadi disebut melambatkan sembahyang daripada waktunya tanpa uzur, itu yang dosa besar. Kalau kita lambatkan sembahyang dengan uzur, tidak dianggap sebagai dosa besar, malah dibenarkan syarak. Contohnya apa? Tidur. Tidur sebelum masuk waktu maghrib. Tak, lepas asar tidur. Okey. Penat sangat bekerja, sedar-sedar waktu isyak dah. Maghrib tu kita tak sembahyang lah. Kita sembahyang qada dalam waktu isyak. Tapi kita lambatkan tu sengaja ataupun tak? Tak sengaja. Maka tak berdosa. Cuma wajib qada lah. Ini pada perbahasan lah. Okey. Kemudian dibincangkan tentang waktu sembahyang. Waktu sembahyang ni hari ni kita tengok jam lah. Tapi kalau kita tidak ada jam, inilah cara dia. Wa awal waqti zuhri, dan awal masuk waktu zuhur itu idza zalatis syams, bila mana matahari tergelincir daripada wasatis sama, daripada pertengahan langit. Ni boleh. Matahari duduk tengah, dia tergelincir ke belah barat. Walaupun tergelincir sedikit, dah masuk dah waktu zuhur. Wa akhiruhu, dan akhir waktu zuhur ialah idza sara dhillu kulli syai'in mithlah ghaira dhillil istiwa. Bila mana bayang-bayang setiap sesuatu itu panjangnya seperti sesuatu tersebut. Dengan kita tolak bayang-bayang yang ada ketika mana matahari duduk di tengah bumi, di tengah langit, itu dipanggil dhillu al-istiwa. Jadi akhir waktu zuhur ialah bila mana bayang-bayang telah menjadi panjangnya seperti panjang barang. Contoh tinggi saja, contohlah kita ada satu kayu tu 3 meter. Kayu tu apa? 3 meter. Kayu tu 3 meter. Bila mana bayang-bayang bagi kayu tu juga 3 meter, ketika itu dah berakhirlah waktu zuhur.
Disebut kat sini ghaira dhillil istiwa, tidak termasuk bayang-bayang yang ada ketika matahari duduk di tengah langit. Kebiasaannya matahari bila duduk di tengah tidak ada bayang-bayang. Tapi ada kala bila mana matahari duduk tengah ada juga sedikit bayang-bayang. Okey, nak keluar waktu zuhur ni macam mana? Kita sebut dua keadaan. Kalau nak berakhirnya waktu zuhur, ada dua keadaan. Kalau ketika matahari duduk di tengah, bayang-bayang dah wujud, maka bayang-bayang tu berapa meter? Contohlah kita sebut bayang-bayang tu 100 cm contoh, 100 cm. Tak. Bayang-bayang yang wujud bila mana matahari duduk tengah. Ketika itu, bila akan keluar waktu zuhur? Bila bayang-bayang sesuatu itu dah menjadi panjang seperti sesuatu tersebut dan ditambah pula dengan 100 cm tu. Contoh kayu 3 meter. Kayu 3 meter. Bayang-bayang dah jadi 3 meter dan 100 cm. Bayang-bayang dah jadi 3 meter 100 cm. Ketika itu, itulah akhir bagi waktu zuhur. Okay, kalau tengah hari itu, matahari duduk tengah, matahari duduk di atas tengah langit, wasatis sama, dan tidak ada bayang-bayang ketika itu. Tidak ada bayang-bayang di bumi, tak ada bayang-bayang. Kalau kita tak benda, tegakkan benda, tak ada sebarang bayang-bayang. Tak. Ketika itu memadai bayang-bayang yang akan datang tu, yang akan wujud selepas tu, panjang dia seperti panjang kayu tu. Kayu tu 3 meter, kayu tu 3 meter, bayang-bayang 3 meter, maka kita sebut dah sampailah akhir waktu zuhur. Begitu. Boleh Wa awal waqtil asri idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada adna ziyadah. Awal waktu asar pula mudah je. Idza sara dhillu kulli syai', bila mana telah berlaku, telah menjadi dhillu, bayang-bayang setiap sesuatu itu seperti sesuatu tersebut. Wa zada adna ziyadah, dan tambah sedikit. Walaupun penambahan yang sangat sikit. Maknanya waktu asar ni, bermula waktu asar ialah bila kita ada kayu tu 3 meter, bayang-bayang pun 3 meter dan tambah sikit 3.1. Tu dah masuk dah waktu asar. Sebab apa? Kalau kayu 3 meter, bayang-bayang 3 meter, waktu tu dah akhir waktu zuhur. Jadi bila 3 meter, bayang-bayang tu jadi 3 meter point 1, tak, ketika itu berakhirnya waktu zuhur dan dah masuknya awal waktu asar. Okey. Wa akhiruhu ghurubu asy-syams. Akhir waktu asar ialah terbenam matahari. Kat sini kena faham elok. Terbenam seluruh matahari. Kalau kita duduk di pantai, matahari tu mesti terbenam semua sekali. Bulatan matahari tu semua terbenam. Kita tak boleh tengok dah daripada pantai tu. Kita duduk atas pantai, tak boleh tengok langsung dah matahari tu. Semua dah terbenam. Terbenam matahari tu, cahaya memang ada lagi bila dia baru turun tu, cahaya memang ada lagi atas tu. Tapi bila semata-mata terbenam semua sekali bulatan matahari, dah berakhirnya waktu asar, dan ketika itu bermulalah waktu maghrib. Sebab tu disebut wa awwal waqtil maghrib ghurubu kursi syams. Dan awalnya waktu maghrib ialah bila terbenamnya seluruh matahari. Bukan terbenam sebahagian. Ni contoh gini tak. Ni matahari. Boleh ginilah matahari, baru nampak je lah. Mesti terbenam semua. Kalau terbenam sebahagian, masih ada waktu asar. Masih ada waktu asar. Masih ada waktu asar. Terbenam semua, barulah habis waktu asar dan masuk waktu maghrib. Mesti terbenam semua sekali. Ni. Yang ni tak tahulah. Kalau kita boleh tengok dengan mata kasar, tengok dengan mata kasar. Kalau perlu kepada alat, tengok dengan alat. Wa akhiruhu, dan akhir waktu maghrib, alal mukhtar, mengikut pandangan yang dipilih, sebagaimana dinaskan oleh al-Imam Syafi'i dalam mazhab baru beliau. Mazhab baru Imam Syafi'i adalah mazhab yang beliau, pandangan beliau, mazhab beliau yang dibentuk di Mesir. Di Mesir. Adapun mazhab lama ialah mazhab yang dibentuk di Iraq, kalau tak silap. Itu sebahagian takrif lah bagi al-qadim wal-jadid. Sebahagian kata mazhab baru ialah mazhab yang pandangan-pandangan Imam Syafi'i yang dikeluarkan ketika berada di Mesir.
Kalau pandangan yang lama, ialah pandangan yang dikeluarkan ketika mana duduk di Iraq, di tempat lama lah. Ada takrif lain kita tak sebut lah bagi Al-Jadid wal Qadim ni. Jadi ikut pandangan yang baru, mazhab yang baru bagi Imam Syafi'i, berakhirnya waktu maghrib ialah ghurubus syafaqil ahmar, terbenamnya syafaq. Syafaq ni cahaya ufuk, al-ahmar yang warna merah-merah, kemerah-merahan. Jadi bila mana terbenam seluruh matahari, maksudnya maghrib, betul tak? Okay, bila matahari tu baru terbenam, masih ada lagi cahaya matahari kat atas ni, kat atas langit ni. Cahaya tu ada warna merah. Bila hilang cahaya merah di atas langit tu, tak, mana matahari makin jatuh. Dia nak pusing kan? Tak, bukan matahari dah pusing, kita yang pusing. Bumi yang berputar kan? Ala kulli hal, matahari tu makin jauh ke bawah lah, kalau kita nak bahasa mudahnya. Tak, disebabkan kita berputar, bumi berputar, sehingga hilangnya bila terlalu jauh matahari tu daripada bumi ni, sebabkan putaran bumi, akhir sekali warna merah di atas langit tu dah tak ada. Bila habis warna merah di atas langit, ketika itu habis jugalah waktu maghrib. Kalau ada lagi warna, kalau yang hilang tu sekadar warna kekuning-kuningan, warna keputih-putihan, ketika itu masih hujung waktu maghrib. Masih ada waktu maghrib. Nak dikatakan habis waktu maghrib, mesti hilang kemerah-merahan di atas langit. Okey, wa awal waqtil isya', dan awal waktu isya' ghurubus syafaqil ahmar, terbenamnya, hilangnya asy-syafaqil ahmar. Tadilah bila akhir waktu maghrib dengan hilangnya cahaya warna merah, maka masuk waktu maghrib, masuk waktu isya' juga begitulah. Bila hilangnya syafaq al-ahmar, ketika itu masuknya waktu maghrib. Akhirnya ialah akhir waktu isya', tulu'ul fajr as-sadiq wa huwa al-muntashir ardan, terbitnya fajar as-sadiq. Apa dia fajar as-sadiq? Fajar yang benar. Jadi bila disebut fajar as-sadiq, maka kat sana kita faham ada fajar al-kadhib, fajar yang menipu. Apa beza dua ni? Fajar al-kadhib disebut kat sini wa huwa al-muntashiru. Fajar yang tersebar cahayanya di atas langit secara ardan, secara begini. Ardan ni apa? Melentang. Boleh? Ini daripada sini ke sini. Contoh sekarang ni baru nak masuk subuh kan? Cahaya fajar as-sadiq ni dah akan naik lagu ni. Maknanya cahaya begini. Dia akan berkembang sekali cerah satu bumi ni. Boleh tak? Dia akan naik lagu ni, berkembang lah. Cahaya dia memancar. Maknanya dia akan naik secara melentang lah. Kalau fajar kadhib, dia begini. Fajar kadhib dia naik tinggi, cahaya tu naik tinggi ke atas. Dia bukan naik secara lebar, tak, dia naik meninggi. Lepas tu bila sampai satu masa, bila dia naik meninggi cahaya tu, akhir sekali jadi gelap balik. Tu kata kadhib tu menipu. Kita ingatkan nak siang dah, rupanya gelap balik. Tadi rupanya belum subuh. Sebab tu dinamakan sebagai fajar al-kadhib. Maknanya fajar tu menipu kita, isim fa'il. Tak, dia menipu kita tentang masuknya waktu subuh. Tak, kayu tu letak je mana-mana, tak ada masalah. Boleh tak? Sebab kayu ni ataupun apa-apa benda, kita letak bahagian mana pun, cahaya kekal dia ada bayang-bayang. Maknanya maksud saya kena letak di tempat yang boleh menzahirkan bayang-bayang lah. Tak, kalau kita letak di tempat yang tak boleh menghasilkan bayang-bayang, jadi tak tahulah bayang-bayang benda tu dah sama dengan panjang bayang-bayang tu dah sama dengan panjang benda tu ataupun tidak, kita tak tahu. Tu. Boleh? Kalau nak lebih jelas, boleh Google. Antum Google, tengok perbezaan antara fajar kadhib dengan fajar sadiq. Fajar kadhib dia naik, cahaya dia naik meninggi. Lepas tu bila dia lama sikit, dia akan hilang balik. Cahaya tu jadi gelap balik. Tapi kalau cahaya al-kadhib, fajar al-kadhib, dia akan naik secara melentang dan terus terang, akhir sekali cerah. Kita punya bumi Malaysia yang kita cintai inilah. Tu.
Wa awal waktu subhi tulu'an fajr as-sadiq. Dan awal waktu subuh pula ialah terbitnya fajar as-sadiq tadi. Bila akhir waktu isyak dengan terbitnya fajar sadiq, maka kita sebut masuknya waktu subuh dengan terbitnya fajar sadiq. Tak. Wa akhiruhu, dan akhir waktu subuh tulu'u asy-syams. Ini kena faham. Akhir waktu subuh ialah dengan terbitnya asy-syams. Terbit matahari maknanya terbit sebahagian matahari walaupun sedikit. Tak. Ni contoh bumi. Boleh? Gitu. Matahari naik sikit je. Dah masuk dah waktu. Dah habis dah waktu subuh. Ustaz, cahaya dah ada tapi matahari masih di bawah. Mana kita tengok dengan mata kepala tak nampak lagi dia punya bulatan matahari tu. Subuh masih ada. Dia bukan ambil iktibar dengan cahaya, dia ambil iktibar dengan dia dengan diri dia sendiri. Bila dia naik walaupun sedikit, dah habis dah waktu subuh. Dah maghrib nak masuk mesti terbenam semua. Subuh nak keluar walaupun naik sikit. Kalau naik semua cerah, terang benderang lah bumi ni. Pukul 10, pukul 11, pukul 9 dah. Dah, takkan pukul 9 habis subuh. Tu. Boleh? Selesai. Baca lagi. Wa afdalul a'mali al-mubadaratu bis-salah fi awwal waqtiha. Kita baca sampai pukul 9 insya-Allah. Dan sebaik-baik amalan ialah bersegera untuk sembahyang di awal waktu. Apa makna awal waktu? Awal waktu ni ialah sekadar kita buat perkara-perkara yang nak tak nak mesti kita buat untuk sembahyang. Dan juga bukan sekadar semula. Awal waktu maksudnya kita awal waktu bermaksud kita buat perkara-perkara yang diperlukan untuk kita sembahyang. Sama ada perkara yang diperlukan itu wajib ataupun sekadar sunat. Contoh azan zuhur. Azan zuhur. Bila waktu yang kalau saya sembahyang ketika itu dianggap sebagai saya sembahyang awal waktu dan saya dapat fadilat lebih daripada saya sembahyang waktu lain. Begini. Lepas azan saya start berwuduk. Tak, kalau belum mandi wajib, mandi wajib. Tak, lepas tu saya pakai pakaian. Tak, lepas tu saya azan, saya iqamah, semua tu. Sembahyang 2 rakaat sunat. Tak, lepas tu pakai minyak wangi, pakai serban. Dalam berapa minit perkara tu selesai? Dalam 15 minit pertama. Perkara tu selesai dalam 5-6 minit, 10 minit. Jadi awal waktu dalam 15 minit sampai 25 minit itulah awal waktu. Dan awal waktu ni berbeza ikut orang. Ada orang dia nak ambil wuduk, dia nak mandi wajib, dia nak pakai pakaian susah sebab dia sakit. Ataupun sebab dia gemuk sangat susah lah. Nak pakai baju apa semua tu sebab pergerakan dia lambat. Maka awal waktu bagi pihak dia mungkin lama sikit. Sampai 40 minit. Mungkin sampai sejam. Tak. Kita, awal waktu kita habis awal. Dalam 30 minit pertama dah selesai dah. Habis dah waktu. Yang dianggap sebagai awal waktu. Maknanya kalau kita sembahyang selepas tu dianggap sebagai bukan awal waktu dah tak dapat fadilat awal waktu. Boleh? Jadi maksud awal waktu ialah waktu yang kita boleh buat perkara-perkara yang dituntut dalam sembahyang, sama ada sunat ataupun wajib. Contoh wuduk kita 3 minit, pakai baju 3 minit. Tak. Berhias dengan pakai serbannya, pakai jubahnya, pakai minyak wanginya. Tak. Kita qamat, kita azan, sembahyang 2 rakaat. Tak. Dalam 15-20 minit perkara itu selesai dalam berapa minit? 10-15 minit. Maka awal waktu bagi kita ialah dalam kadar 10-15 minit ataupun dalam 20 minit, 30 minit. Gitulah. Dia berdasarkan dhabit yang saya sebut tu. Awal waktu ialah berdasarkan dhabit yang saya sebut. Dan dia berbeza ikut orang. Ada orang dia agak sukar nak buat perkara-perkara tersebut sebab gemuk dan sebagainya. Maka awal waktu bagi pihak dia lebih luas. Jadi disebut kat sini, sebaik-baik amalan ialah bersegera dengan sembahyang pada awal waktunya. Sebab dalam satu hadis
Allah, sekejap Nabi nak baca kitab ni. Sikit lagi nak habis. Duduk sini. Duduk situ. Duduk sini. Duduk. Jangan nangis. Nak baca kitab sekejap. Okey, selesai. Dalam sebuah hadis Nabi sebut, Nabi ditanya, ayul a'mali afdal, amalan apakah yang lebih afdal? Maka Nabi jawab, sembahyang di awal waktu. Sama ada sembahyang subuh ataupun isyak, awal waktu itu lebih baik. Okey. Dikecualikan pada beberapa tempat, ketika itu kita sebut awal waktu kurang molek, akhir waktu lagi comel. Maknanya selepas awal waktu itu lagi comel. Apa tempat itu? Antara tempatnya ialah disebut selepas tu, wa yusannul ibradu bidh-dhuhri fi shiddatil har. Wa yusannu al-ibradu bidh-dhuhri fi shiddatil har fi qutrin har liman yusalli jama'atan fi masjidin ba'idin wa man akhara as-salata hatta waqa'a ba'daha kharij al-waqti bighairi 'udhrin عصى ومن لم يعلم وقتها وجب عليه أن يجتهد في معرفة دخول وقت بدراسة أو بحرفة فإن فاته فرض بغير عذر وجب عليه قضاؤه على الفور. Okey. Ini tempat yang kita sunat lambatkan sembahyang. Ya, jadi berbeza berlawanan dengan kaedah umum lah yang mengatakan sunat kita cepatkan sembahyang. Wa yusanul ibrad, disunatkan kita ibrad. Ibrad ni keadaan terlampau panas pada waktu tengah hari, waktu zuhur, kita lambatkan sikit sembahyang supaya jemaah boleh datang ke masjid. Sebab tengah-tengah panas tu jemaah tak mari lagi masjid, panas-panas yang melampau. Kita tunggu sekejap, bagi sejuk sikit, bagi orang ramai datang, barulah kita sembahyang. Jadi kita lambatkan sikit sembahyang. Tak. Wa yusannu bil ibrad, bila disunatkan kita ibrad. Ibrad ni keadaan panas, kita tunggu sejuk sikit baru kita sembahyang. Kita lambatkan sembahyang lah. Apa? Kacau habis. Okay, yang pertama syaratnya ialah bil-zuhri. Sini duduk atas habis. Pertama sembahyang itu mesti sembahyang zuhur. Baca lagu ni. Apa? Tengok tu Abi mengajar ni. Awal pula dia bangun ni. Nah, jom. Kita berhenti dululah. Kita berhenti bagi Ustaz Ibrad tu. Ya Allah. Kita sambung nantilah. Petang-petang karang ke, malam karang ke sikit. Boleh lepas tarawih. Baki yang ada ni kita baca malam sikit, supaya kitab ni dikhatamkan dalam masa yang sesegera mungkin. Saya minta maaf anak buang awal hari ni. Dan insya-Allah kita akan sambung dalam waktu yang akan datang. Ada soalan tak? Sini Abi dukung. Buka ni. Tuan, cepat. Ada sebarang soalan tak? Jom, kita jalan jom. Okey, kita tutup majlis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.